إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang engkar, dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Dan dengan itu sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya mereka akan beroleh limpah kurnia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan janganlah engkau hiraukan usikan dan celaan mereka, serta berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara keadaanmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung yang menyelamatkanmu. Tafsirnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Atha bin Yasar. Dia berkata, aku telah bertemu dengan Abdullah ibnu Amir ibnu Al-As dan minta dia bercerita tentang sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Taurat. Lalu Amir berkata, benar baginda disifatkan pada kitab Taurat dengan sebahagian dari sifat-sifat baginda yang terdapat di dalam Al-Quran. Engkau adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku. Aku memberimu nama Al-Mutawakkil, tidak kuku dan tidak pula kasar, tidak berteriak di dalam pasar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia memberi ampun, dan dia tidak akan diwafatkan oleh Allah SWT sebelum meluruskan agama yang bengkok dengan bersyahadah la ilaha illallah. Maka menjadi celiklah mata-mata yang buta, dan terbukalah telinga-telinga yang ya betul. Telinga-telinga yang terkunci. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengikuti dan menuruti kemahuan orang yang kafir dan orang yang munafik, dan janganlah engkau hirau gangguan mereka. Serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan bertawakallah kepadanya, dan cukuplah dia sebagai pelindung bagi hamba-Nya yang beriman.
Atau di antara ayat menerangkan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan Bashir wa Nazir, yang membawa berita gembira dan ancaman. Gembira kepada orang yang menurut serta mentaati perintah Allah Ta'ala, dan ancaman kepada mereka yang sebaliknya, dan merupakan lampu penerang, menerangi alam dengan cahaya tauhid, dengan cahaya keimanan, mengeluarkan manusia pada kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam. Dan sekaligus Allah Ta'ala memberikan khabaran gembira dengan memberikan kabar basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira, iaitu kurniaan yang besar daripada Allah Ta'ala. Dan larangan secara keras di sini, jangan kita sekali memberikan ketaatan kepada orang yang kafir dan munafik, bahawa mereka adalah musuh yang mana sentiasa mencari jalan untuk mendatangkan permasalahan kepada umat Islam itu sendiri. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu iza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famutti'uhun wasarrihuhunna sirahan jamilah. famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamilah. Wahai orang-orang yang beriman, labbaik wa sa'daik. Setelah Allah SWT menerangkan sikap orang-orang yang beriman dan ganjaran serta larangan mereka supaya jangan memberikan kepercayaan kepada orang kafir dan munafik, ya, di mana ini kita lihat isu besar, bukan dicabar orang Islam, Tuhan orang Islam dicabar. Ini kurang hajar, tu kena tangkap, kena sembelih, hukum dia kena bunuh, ya. Kita tak tahu lah dia nak cari tindakan keras apa dibuat. Tengok, mudah-mudahan jauh sebenarnya berlaku. Ya, ini cabaran besar, dahsyat ini. Dia dah pendatang duduk sini pula dan macam dia tauqi besar. Sini tengok dia test orang Islam ni ada tak mana maruah. Dia cabar kata orang Islam senyap, tuan, wah, dia boleh buli kepala orang Islam dia. Ini bukan cabar kita tuan. Zaman Mu'tasim, ingat tak? Bila seorang perempuan berjalan, tiba-tiba kainnya tersingkap sikit, nampak auratnya. Sebab apa? Dipukul angin, disorakkan oleh Yahudi. Dia pakai ketawa kan. Apa perempuan tu sebut? Wah Mu'tasim. Dia panggil, wahai Raja Mu'tasim, aku dihina sekarang. Pum, bala tentera dia tahu. Mu'tasim hantar bala tentera kan. Itu baru seorang. Orang, ini bukan orang. Zat yang wajib wujud, wang hajar, biadab menantang kapi. Sebab kapi ni Quran kata apa? Inna syarrad dawab, ya, sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Orang kafir itu taraf dia dah binatang yang merantak, yang jahat. Atau itu Quran sebut tu. Saya sebut tu. Itu dah perangai kan. Dia muda dia dapat, dia lega sikit, dia ada kuasa sikit mula. Allah. Orang Islam dia sukar kalau duduk di dalam negara kafir, macam-macam dia kerja. Tapi orang kafir boleh senang lenang dalam negara Islam. Tidak cukup. Jadi tunjuk kurang hajar lagi. Allah. Kemudian di sini dalam kita pula tajuk berhubung dengan masalah suami isteri ini. Wahai orang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuh, ya, dia bernikah, kemudian sebelum melakukan hubungan, ya, berlaku penceraian, ya, mungkin apa-apa sebab, wallahu alam. Maka nak ceritakan di sini, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Mana perempuan tu tak ada iddah lah. Dia boleh menikah yang lain. Sebab bila bercerai, mungkin suami tadi lepas tu dia rasa nak balik-balik pada isteri yang ditalakkan satu, talak dua. Itu dia panggil talak apa? Dia panggil talak raj'i. Sebelum dia habis iddah, bermakna tempoh tu masih lagi dalam hak suami yang pertama, dia boleh rujuk balik.
Dalam parojok sunat bersaksi, tak ada saksi pun boleh. Dia ceraikan isteri talak 1 atau talak 2, kemudian dia menyebut lafaz, aku kembalikan isteriku, siapa nama dia, ya, A bin B misalan dia, kepada nikahku yang asal. Dah, ya, jawab dia boleh kembali balik, tak ada apa-apa. Kalau mazhab Maliki, dia datang buat perhubungan, dia lagi kembali, ya. Mazhab Syafi'i bil lafzin, dengan lafaz. Syarat talak tu talak 1 dan talak 2, maknanya masih lagi ada dalam hak lelaki, hak suami tu. Tapi kalau sekiranya dia belum lagi apa-apa, ya, dia pun bernikah aja, betul tak lama dia cerai isteri dia, belum bersatu apa, maka ketiga tu orang lain masuk nak menikah boleh, tak ada apa. Lelaki pertama kata saya nak balik, tak ada, selamat tinggal sayonara, kan, tak ada endah, ya, sebab apa, dia belum melakukan hubungan lagi. Itu maksudnya sini. Maknanya perempuan yang dinikahi dan belum lagi dia bersatu, tiba-tiba diceraikan oleh suami dia, maka tidak ada iddah bagi suami, tak ada, tak boleh, habis terus, dan dia boleh bernikah lain terus. Ada kalau sekiranya iddah tu iddah raj'i, ya, talak 1 talak 2. Kalau talak 3 habis tu in kubrah, dia tak boleh kembali pada isteri dia, kecuali isteri itu kena habis iddah dengan dia dan bernikah dengan suami yang lain, dan syarat suami lain sekurang-kurang kena melakukan jima' sekali dengan dia, kena ceraikan dia, habis iddah yang kedua, baru yang pertama dia masuk balik. Ya, tu panggil apa? Cina buta ni. Ya, lain Cina buta ke apa buta tahu. Tu ada istilah dia lah, ya. Tu maksud kalau talak fa in kubra, talak 3. Dan kalau talak yang habis tu putus dunia akhirat, li'an. Suami ini lepas bernikah, ya, tak ada apa bersatu lagi, ataupun jarak dia dengan suami dia lama tak bersatu. Suami pergi luar negara 2 tahun, tiba-tiba perempuan tu mengandung. Lelaki kata, mana ni anak siapa, kata. 2 tahun saya tak bertemu dengan awak, tiba-tiba awak mengandung, ni anak siapa? Dia kata anak abang, bersumpah-sumpah. Dia kata tak, tu bukan anak aku. Dia nafikan. Kemudian ada lapas-lapas penafian dia. Ya, maka ketiga tu dia akan putus dunia akhirat. Itu dia panggil li'an, dan tak boleh nak apa, tak boleh nak rujuk apa lagi. Putus dunia, putus akhirat terus. Itu kalau sekiranya laki itu menafikan di mahkamah. Kalau laki tidak nafi tadi, tapi kalau laki itu kata pelik, tak pernah bersatu 2 tahun, tiba-tiba kau mengandung, ni anak apa, ni jin mana? Ya, maka laki itu menafikan, dan dia bersumpah dengan lapas-lapas dia. Perempuan pula balas balik. Kalau perempuan tak balas, dia kena had, dia balas balik, maka dia tak kena, maka tiga itu putus. Maka salah satu ada yang benar, ada yang salah, tapi tak tahu siapa. Dan soal tu tak tahu siapa, ya. Kalau dia benar bersama tu lain lah, kan. Ini kalau tak pernah bersama, tinggal 2 tahun, tiba-tiba isteri mengandung, tu panjat dia. Ya, dia tak boleh buat tuduhan, tapi orang tak nampak, tapi maknanya dia tak mengaku lah. Maka isteri pula begitu juga, dia mensabitkan, maka ketika itu terputus. Itu bab yang paling besar sekali, bab firak, firak akbar, mana perpisahan yang paling besar dalam fiqh. Dia panggil apa? Babul li'an, ya, bab li'an. Sebab dia ada sebut 8 laknat tu. Dia bersumpah, aku nak kata menafikan tu ke anak dia, sekiranya aku dusta, maka laknat Allah atasku. Laki-laki cakap, yang perempuan pun macam tu juga. Yang ni benar anak, kalau aku berdosa, laknat Allah atasku. Maka siapa yang tak tahu, siapa kena? Itu dipanggil li'an. Oleh itu berilah mut'ah. Apa makna mut'ah? Pemberian sagu hati, bukan nikah mut'ah. Itu Syiah punya. Syiah dia ada nikah kontrak, tahu? Saya terimalah nikah, saya nikahkan kau dengan anakku dengan masa 5 bulan. Masa 5 bulan cerai, putus. Kau boleh kontrak pula, ni banyak kacau. Jadi perempuan terjadi kontrak pula ni, ya. Banyak berlaku. Dan di Iran banyak berlaku dalam cerita lah, khabaran anak-anak yang sepah macam tu. Jadi bila dia menikah kontrak, anak tu bila dalam masa 2 bulan 3 bulan sabit mengandung, lepas tu cerai. Anak je pun nak tanggungjawab. Betul nak nikah orang lain pula. Akhir anak macam tu banyak jadi anak perjalanan lagi, anak sisiran jalan, ya. Itu kesan resiko dia. Berarti kita tak ada dalam ahli sunnah, tidak ada nikah mut'ah, nikah sign kontrak, nikah kontrak, ya, nikah seminggu,
Ya, nikah 2 minggu. Dia mengatakan sini jalan nak elakkan zina. Dia kata inilah jalan kalau buat zina, tak ada zina nama dia. Dah buat ni bila nak zina tak ada nama zina. Buat main kontrak aja. Yang mana hukum zina? Ya. Itu di antara mut'ah. Adapun mut'ah di sini makna dia lain. Pamatti'uhunna, mana beri mut'ah, mana beri sagu hati. Bila dia ceraikan perempuan, sunat bagi dia setengah kata wajib. Mengatakan berikan sagu hati, pemberian sagu hati kepada mereka, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baik. Jangan lepaskan perempuan tu dengan cara yang tak elok. Ya, sebab tu sekarang kalau berlaku banyak di Patani, di Thailand dulu, dia orang menikahkan isteri dia cerai. Bila nak habis endah aja dia rojak balik. Dia rojak balik, jadi perempuan tu tak boleh nak nikah dengan lain. Kemudian dia cerai balik. Bila nak sampai habis endah dia rojak balik. Jadi perempuan tu jadi terganggu, dia dipermainkan oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab. Ya, dia cerai, bila nak habis endah dia pergi rojak, lepas tu dia cerai kembali, lepas tu nak habis endah dia rojak balik. 2 kali je terseksa perempuan begitu kan. Syarat tamu begitu. Maka oleh kerana itu Majlis Agama Islam Fatani di Thailand dibuat satu kaedah yang sekarang dipakai, ditiru oleh Malaysia. Bila habis dia nikah, dia akan buat taklid. Dia buat taklid. Sekiranya suami tadi meninggalkan akan isterinya 4 bulan, kemudian isteri mengangkat kes ini pada qadi dan sabit kes ini sabit oleh qadi, maka tertalaklah satu talak. Dan jika dia rojak tanpa persetujuan bincangan dengan isterinya, maka jatuh lagi satu talak lewat taklid. Sebab apa? Dia takut bimbang berlaku penganiayaan. Tapi di kita tak ada berlaku, tapi dia tiru. Wallahu alam. Tak boleh nak buat. Ya, dia buat taklid. Lepas nikah dia baca taklid. Tapi kalau orang nak batalkan taklid, boleh dibubur lapas insya-Allah di belakang. Ya, dibaca taklid tu habis. Ya, kalau sekiranya saya meninggalkan isteri sekian-sekian 4 bulan semua, tapi syarat isteri tu angkat kes ke qadi. Tapi kalau 5 bulan pun kes tu tidak diangkat kes oleh isteri pada qadi, dia tak dia apa taklid tu. Dia mesti angkat kes pada qadi dan qadi sabitkan, baru dia jatuh. Baru dia jatuh talak satu. Jadi. Tapi bila baca taklid tadi, kalau dibubur di belakang, habis je taklid dibubur insya-Allah. Dengan niat di bawah, benda tu serah kepada kehendak Tuhan. Maka kehendak Tuhan siapa tak tahu, maka taklid tu batal. Dia tu kan baca taklid suruh tu kena tahulah kan, insya-Allah bagus nak kawan ni. Siap sebut insya-Allah, rupa dia batalkan taklid. Ya, dia batalkan taklid dengan lepas insya-Allah. Tafsir ayat ini mengenai hukum perempuan yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli, mana sebelum jima'. Maka perempuan yang demikian tidak harus menjalani masa iddah. Mana dengan lelaki tak ada iddah apa. Kalau lelaki misalnya dia ceraikan dia pagi kan dia menikah orang lain, boleh, tak ada apa-apa. Itu kulat kawan tu lah. Perempuan boleh berkahwin dengan siapa saja menurut kemahuannya. Lepas dia cerai tu, pagi dia cerai, petang dia nikah lain. Wah, anda dia. Contohnya itu, maka sah tak hukum dia? Sah. Tu. Namun dia patut mendapat mut'ah dari suami yang menceraikan. Dia patut dapat sagu hati. Apa dia? Separuh daripada mahar. Mahar tu apa makna? Mas kahwin yang dijanjikan. Dalam akad dia kata, aku terima, aku nikahkan dia pun sambut, aku terima nikahnya dengan mas kahwin dia 6,000 misalnya dia. Bila dia berlaku cerai bini, dia bagi 3,000 separuh. Untuk menuntut kemampuan, ataupun ikut menurutlah kemampuan. Kalau suami itu orang susah, ikut cara dia lah. Bekas suami sekadar untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri jadi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna faridah mutti'uhunna 'alal musi'il qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidaklah kamu bersalah
Dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kawin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, mana bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kawin untuk mereka. Walaupun demikian, tidaklah kamu memberikan mut'ah, mana sagu hati, pemberian. Sebab bila jima' dia, mas kawin tu habis. Dia kena beri. Kalau tidak, dia kena mut'ah sunat. Pemberian sagu hati atau hantaran 2,000-3,000 itu belanja hangus sebenarnya. Ya. Kepada mereka yang diceraikan itu, iaitulah suami yang senang hendaklah memberikan sagu hati itu menurut ukuran kemampuan. Ya, ada orang kaya-kaya dia punya mas kahwin buat main, atau ribu juta apa dia. Dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuan. Ya, kalau kita pula berapa ni? RM25. Kan dulu, sekarang berapa? 100. Lepas tu lah panjang belakang hutang. Dah lah 100 sebenarnya hutang 6 harakat hutang. Kesian perempuan, dah lah 100 hutang pula. Lagi menjadi satu kewajipan atau orang-orang yang mahu berbuat kebajikan, ya. Yang hak perempuan ni, mas kahwin dia akad dalam akad nikah tu, itu dipanggil milik isteri tu. Ya, ada pun belanja hantar tu, itu mak bapak dia gondeng lah. Dia nak buat kerja kahwin, dia gondeng nak bagi apa 10,000, 15,000 ikut pandai dia lah. Ya, tu belanja urusan adat biasa dia lah. Tapi hak syarak punya yang diakad dalam akad nikah tu, itu adalah milik perempuan, milik perempuan. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin kan, dengan belanja berapa? 5,000, 10,000 misalnya. Tu hak perempuan tu. Belanja lain lah, tu lain lah. Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisbu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, maksudnya sebelum melakukan jima' dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Sebab mas kahwin ada dua. Satu dipanggil mahrul misli, satu lagi dipanggil mahrul musamma. Ya, mahrul musamma maknanya mahar mas kahwin yang disebut dalam akad. Ya, aku nikahkan akan dikau dengan anakku dengan mas kahwin ni apa? 1,000, 10,000, seekor kerbau. Kalau dulu kan, ya, seekor lembu ada. Kita dulu mula-mula kali sebuah Quran ni tak ada apa. Senang kan ni. Sebuah Quran. Benda manfaat. Walaupun min hatamin hadidin, cincin besi kemudian. Jadi dia ada harga. Ya, benda tak ada harga tak boleh. Itu dipanggil musamma, mas kahwin yang disebut dalam akad nikah. Satu lagi mas kahwin yang tak disebut di akad nikah. Ni jaga-jaga, berantin jangan terkeliru. Ya, dia minat dengan anak pakcik tu pun suruh dia, tak apalah menikah anak pakcik. Berapa mas kahwin? Tak apalah, tak payah sebut, dia kata. Dia pun nikah. Aku nikahkan dikau dengan anakku si Polanah binti dia. Ya, dia pun terima. Aku terimalah nikahnya, ya, tak sebut mas kahwin. Tengok mas kahwin kena ikut misli seumpama kakak dia pun. Tengok kakak dia 60,000 maut. Jaga tuan ni jangan terperangkap. Kau tu bagus bakal mak mentua pak mentua aku ni, dia tak nak sebut mas kahwin. Sekali ambil tengok kakak dia 60,000 maut gitu. Dia kena mas kahwin seumpama. Kalau dia tak sebut dia kena mas kahwin, dia panggil mahrul misli. Mas kahwin seumpama, tengok kakak dia apa dulu. Kalau muat sebab kena mahal menganga kawan kan. Jadi kalau sebut ikut yang sebut. Yang disebut dipanggil musamma, yang tak disebut dipanggil misli, mahrul misli. Dia tidaklah bersalah di kesalahan tadi menanggung mas kahwin tadi, menceraikan isterinya sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka.
Walaupun demikian, hendaklah kamu memberikan mut'ah, mana pemberian saguhati, kepada mereka yang diceraikan, iaitulah suami yang senang. Hendaklah memberikan saguhati menurut ukuran kemampuan, ya. Dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuan, sebagai pemberian saguhati menurut yang patut, ya. Lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Syekh Abdullah Al-Mubarak min kibaril awliya, ya, ulama wali besar, ulama besar, dan dia merupakan mujahid, orang yang berjuang, dan dia merupakan ulama hadis. Dikenal dia sebagai Sultanul Muhaddisin. Jadi satu ketika bila dia ni kuda disekor, dan digunakan siang hari untuk berjuang, berjihad, dan di malam hari digunakan untuk menyebar ilmu. Jadi 15 orang ulama-ulama hadis besar datang ziarah dia. Sesuai dengan dia sebagai ulama hadis, beramal dengan hadis, dan di antara amalan hadis ialah meraihkan duyuf, tetamu-tetamu yang datang. Dan tetamu datang ni bukan calon orang, semua muhaddisin, ulama hadis besar. Dia mana nak jamu ayam itik dah tak ada, dia pun tangkap kuda dia, dan dia sembelih kuda dia. Kuda yang diguna itu sembelih. Jadi orang rumah dia pun berbunyi lah, abang dah tak ada apa benda, tinggal seekor kuda, sembelih apa tinggal dia. Dia kata, aku buat ni kau tahu dia. Aku beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Bila kau petikai tak ada kebajikan kau dengan aku, bolehlah balik, aku hantar balik rumah mak kau. Hai, tu dia cerai kan. Ya, dia cerai kan tu isteri dia. Aku buat kebajikan, kau petikai apa boleh tak? Benda ni sabit dengan nasihat hadis Nabi SAW. Dan dia ulama hadis, kena beramal dengan hadis. Kita pun kena beramal. Jadi aku beramal, kau petikai, tak ada bahagi, tak ada faedah kau duduk dengan aku kan. Ya, dia pun hantar pulang balik. Bila pulang balik, diceraikan isteri itu, dihantar rumah mak dia. Sunat bagi saguhati. Di mana dia ambil saguhati? Di alamil malakut. Dia pun pergi dekat bilik dia kan, disyarat dengan tangan. Biliknya lah dia pum, sebungkal emas. Ambillah saguhati dia bawa balik. Terberanjat bini tuan, rupanya wali besar tu lelaki. Ya, cerita wali macam ni. Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli sama taraf kan, musyahid fatwa, musyahid tarjih. Syekh Ramli ni kaya kan ni, Syekh Ibnu Hajar ni miskin. Jadi isteri Ibnu Hajar ni, Syekh Ibnu Hajar dia tengok Syekh Ramli punya orang rumah, kaya-kaya memakai yang macam-macam kan. Jadi dia pun berbunyi lah, abang ni gini. Syekh Ibnu Hajar kata ginilah, macam ni lah. Dia ajak bini dia pergi dekat telaga, ya, dekat perigi dia lah. Dia bawa timba, dia cedok. Dia pun panggil bini dia, cedok tengok air. Dia pun cedokkan timba dia, dia pun angkat dia penuh sebeldi tu emas. Sekarang pilih, nak ni ke nak abang Hajar? Dia tak nak, dia kata nak abang Hajar. Pandai kan? Rupa, ya, ulama PK besar Syekh Ibnu Hajar, wali besar tu, ya. Dia terik je air tu, dia niat jadi mah tu kan. Kalau kau nak ni, aku hantar kau mak kau balik, ya. Tak nak, dia kata, baru tahu tu lelaki dia wali besar. Ulama besar, wali besar, tuan, ya. Ada banyak cerita yang ajaib Allah bagi pada wali-wali besar, tuan, ya. Dia cedok je emas tu, bertukar tu satu beledi tu emas, tuan, ya. Kalau kau nak ambil dia, oh tak nak dia. Yang tadi dah kena terus, pulang balik dapat mut'ah emas, sebungkal emas dia dapat, tuan, ya. Allah tu panggil mut'ah. Ya ayyuhan nabi, inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya ayuhan nabi, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu. Ini setengah daripada khasais.
Ya, isteri Nabi terlebih daripada 4 tuan-tuan. Itu khususiah. Sebab setengah ulama' dia kata kita ni ikut Nabi bukan boleh ikut semua. Orang terperanjat. Ya, entah cakap betul-betul kita. Nabi bini lebih 4, engkau boleh lebih 4. Yelah dia kata. Betul. Dia saja gurau. Itu khususiah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tenaga Nabi pun 70 kali pada lelaki lain kan ni. Banyak khususiah. Di antara saumil wisal, puasa sambung 24 jam. Siang puasa, malam pun Nabi puasa. Itu kita tak mampu kan. Aku di sisi Tuhanku mendapat rezeki dari Tuhanku. Engkau tak mampu, Nabi kata. Ya, puasa siang malam 24 jam, 12 jam pun mengengki. Jadi mana wahai Nabi, sungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu yang engkau berikan mas kahwinnya, dan hamba-hamba perempuan yang engkau miliki dari apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Hamba ialah peperangan berlaku maka tawanan jadi hamba. Ya, kalau tak ada hamba dah berperang si kalah kan. Mana nak menang? Ya, Islam si bergaduh tak habis-habis. Orang kafir lah sedap lanyak gitu kan. Ya. Sebagai tawanan perang, ya, dan kami telah halalkan bagimu berkahwin dengan sepupu-sepupumu. Ya, sepupu maknanya anak apa panggil? Anak bagi pak saudara. Ya. Pak saudara kita punya anak. Dengan kita. Maka hukum dia sepupu. Sepupu halal nikah. Bila halal nikah, aurat semua kena jagalah. Ini dia bantai biaya-gaya salam semua apa. Ini sepupu, saudara kau mana? Saudara banyak saudara, jauh pun habis saudara Islam saudara. Dia pakai salam habis lelaki betina, kacau je. Atau adik ipar dengan kakak ipar dan sebagainya, semua maknanya haram. Dia yang tak batal boleh salam tu haram muabbad. Macam kita dengan mak mentua kita, itu tak apa. Asal tak boleh, tapi bila nikah anak dia tetap haram. Dan haram tu muabbad selama-lama. Walaupun kita cerai hidup, cerai mati, tetap dia mertua kita. Aurat pun tetap dia beza antara pusat lutut ni. Dan sentuh dia pun takkan tak batal semayang. Itu haram muabbad. Adapun haram kita dengan akak ipar, adik ipar, itu bukan muabbad. Itu ghairu muabbad, bukan kekal. Haram sementara isteri kita tu maknanya menjadi isteri kita. Kalau isteri tu mati, kita boleh ambil dia. Tu orang panggil salin apa? Salin kapit. Ke salin terazu. Tu boleh, tak ada masalah. Ya, habis edah je pun, habis tu boleh nikah. Ataupun dia talak 3. Kalau talak 3 tak ada pakai edah lagi. Dia talak 3 isteri dia, ambil akak dia atau ambil adik dia, tinggal 3. Mak mentua pun angkat penyapu. Kau talak 3 mana ambil adik pula itu. Itu hukum dia maknanya. Jadi maknanya boleh ambil itu panggil haram yang tidak kekal. Selama ada pasangan di perempuan tadi, maka tak bolehlah dicimpunkan antara dua isteri adik-adik. Itu maksud tak kekal, itu batal dari sembahyang. Aurat sama yang kena jaga. Kemudian anak-anak perempuan bapa saudaramu. Bapa saudara. Mana bapa saudara kita punya anak sepupu lah. Daripada sebelah bapa serta anak-anak perempuan emak saudara. Ni sebelah emak pula. Daripada sebelah bapa. Makna tak ada sepupu kita tu belah mak atau belah bapa sama, hukum dia boleh bernikah. Dan anak-anak perempuan bapa saudaramu dari sebelah ibu, serta anak-anak perempuan emak saudaramu dari sebelah ibu. Tadi bapa kan pak saudara, ini mak saudara pula samanya. Yang telah berhijrah bersama-sama denganmu, dan kami telah halalkan bagimu mana-mana perempuan yang beriman yang memberikan dirinya kepada Nabi SAW untuk dikahwini dengan tidak membayar mas kahwin. Kalaulah Nabi suka berkahwin dengannya, perkahwinan demikian itu adalah khas bagimu, semata-mata bagi Nabi SAW. Bukan bagi orang-orang beriman. Orang beriman dia boleh 4 intan. Pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya, pangkihu, nikahlah oleh kamu. Ya, pangkihu ma tabalakum, barang yang baik yang kamu daripada perempuan. Berapa boleh nikah? Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Ya, cakap 7 boleh. Lebih tak boleh. Mana tahu lebih tak boleh? Satu hadis, seorang masuk Islam, dia ada 10 bini dan 10 bini. Sebelum masuk Islam, bini 10. Macam yang denak dia bawa.
Berdebu dan bila dimasuk Islam saja, maka Rasulullah SAW mengatakan pilih 4. Ya, amsik arba'an wa farik sairahun. Pilih 4, dia pun pilih 1, 2, 3, 4, habis yang lain terpasah nikah. Ya, dia tak limpun. Itu dalil menandakan bahawasanya sampai 4 sahaja. Kan 4. Kereta pun goda 4 pun sedap bawa. Kalau 1 dia panggil kereta sorong. Kalau 2 motosikal. Macam-macam dia. Dia bawa kita sorong bermati. Jadi maknanya apa? Boleh. Ya, itu syarat luluskan. Tapi fa in khiftum, hujung ayat tu fa in khiftum alla ta'dilu bawah. Tidak, kalau rasa tak boleh adil, 1 dah ada. Jadi laki-laki hafal ayat sampai 4 je. Yang perempuan baca habis kata. Abang kau ni baca ayat tak habis. Hujung tu kalau takut tak adil, 1 cukuplah. Ya. Pilihlah, kalau rasa boleh adil, boleh terus. Tak payah nak buat apa? Forum ni, forum panggil poligami forum, panggil pula nyonya, tudung pun tak pakai. Buat berjadah tak payah forum-forum lagi lah, ayat dah jelas. Boleh jalan, tak boleh sudah tunas Quran tu pampang, habis cerita. Tak payah berselisih. Ya, itu cara ni mana. Mana tadi? Dan untuk dikahwin dengan tidak membayar mas kawin, itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bagi orang-orang beriman umumnya dak. Ya. Sungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada orang-orang mukmin mengenai isteri-isteri mereka dan hamba-hamba perempuan yang mereka miliki, supaya tidak menjadi keberatan bagimu. Dan ingatlah Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Habis tu tafsirnya. Allah SWT berfirman kepada Nabi besar kita Muhammad SAW bahawa telah dihalalkan baginya isteri-isteri yang telah dikahwininya dan telah diberikan maharnya, mana mas kahwin. Hamba-hamba perempuan yang dimiliki, hamba perempuan dipanggil milkul yamin, milik tangan kanan. Apa milik tangan kanan? Mana milik sepenuhnya, dia boleh jual. Ya, hamba perempuan dia tak payah akad nikah tak, dia beli je. Dia beli saja maka jadi milik, boleh dilakukan hubungan. Ya, adapun merdeka, orang merdeka macam kita ni tak boleh. Tak boleh beli jual beli, tak sah jual beli. Jadi kena bernikah. Dan hamba perempuan dia yang hamba, dia tidak wajib kismah, mana bahagian tak wajib bagi. Ya, kalau laki-laki perempuan yang merdeka dia kena ada bahagian, ya, dalam keadilan perbahagian. Ya, rumah tadi milik selang segi dan seumpamanya lah. Sebagai hasil tawanan perang, bila berperang saja menang Islam, dapat tawanan perempuan atau jadi hamba, ataupun nak merdeka boleh, nak menjadi hamba boleh. Kemudian saudara ayah, apa saudara ayah? Pak saudara atau saudara ibu. Ya, tu maknanya kita punya apa? Sepupu, anak dia sepupu lah. Perempuan mukminah, perempuan yang beriman, yang dengan rela dan suka hati menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dikahwini. Jika dikendaki oleh Nabi boleh. Oleh itu dapatlah dia mengahwini tanpa mahar sebagai pengkhususan baginya, dan bukan untuk semua orang mukmin. Bernikah tanpa mahar itu khususia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT berfirman selanjutnya, maksud ini, kami telah mengetahui apa yang diwajibkan pada mereka tentang isteri-isteri yang tidak lebih daripada 4 orang isteri. Ya, kewajipan adalah adanya wali. Dia kena ada wali dan saksi-saksi serta mahal. Pernikahan tu adalah saksi, ada wali dia, sama ada wali mujbir ke, atau wali muba'ad, ataupun wali makna ganti, ya, dan sebagainya dalam pembahasan PK panjang. Dan juga saksi, doan saksi, serta ada mas kahwin mahar. Maka Allah SWT yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu di antara sedikit berhubung dengan masalah konteks antara lelaki dan perempuan dalam pernikahan.
Kemudian qala ta'ala turji man tasha'u minhun wa tu'wi ilaika man tasha' ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa sallim. Inna khaira kullahu min anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim.